warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. Hadiahkan bacaan pada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam limpahan kebahagiaan, sentiasa diberkati, dirahmati, diampuni dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin, muslimat, anak-anak serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun dalam suatu majlis yang sangat besar fadilat, dan mudah-mudahan perhimpunan kita ini perhimpunan yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan menyambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Perbincangan bacaan kita ni telah pun sampai kepada tajuk keajaiban hati. Kita dah tengok pada pertemuan yang terakhir dulu, iaitu hati yang teguh di atas kebaikan. Ada beberapa jenis. Yang pertama iaitu hati yang dimakmurkan dengan takwa. Hati yang disuburkan, yang disucikan dengan akhlak, dengan akhlak-akhlak yang buruk. Dia sucikan hati dia daripada perkara-perkara yang tak baik. Yang kedua, hati yang terbiar, hati yang terabai dengan menurut kehendak nafsu. Dan hati yang ketiga iaitu hati yang pada mulanya dipengaruhi oleh syahwat yang mendorong ke arah keburukan, tetapi dengan sebab mujahadah, latihan yang dilalui untuk membersihkan hati melalui proses tazkiyah hati, akhirnya telah mencetuskan keimanan yang mendorongnya untuk melakukan ke arah kebaikan. Itulah tiga jenis hati yang dibahagikan dalam kitab ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pada malam ni kita nak sambung tuan-tuan bacaan, iaitu berkaitan dengan pengarang membawakan contoh bagaimana
kempen serangan syaitan ke atas akal, di samping memberi semangat kepada nafsu syahwat dengan bisikan, tidakkah kamu lihat si fulan dan si fulan, dan simpulan itu gembira, bebas menurut hawa nafsu mereka. Ini semua bisikan yang dilakukan oleh syaitan kepada kita, tuan-tuan. Syaitan berkata demikian sehingga dia membilang-bilang beberapa orang di kalangan ulama pun ikut nafsu juga. Ketika itu nafsu mula cenderung kepada bisikan syaitan. Bila kita layan bisikan-bisikan syaitan ni, akhirnya kita pun terarah dengan bisikan tu juga. Mula cenderung dengan bisikan syaitan tu. Ya tak ya juga kan? Kita tengok orang lain okey je, kita je tahan diri. Kita tengok orang lain ikut nafsu, tak ada apa-apa pun. Kita yang tahan diri daripada menurut kehendak nafsu ni, rasa macam susah je hidup, senak je perut kita, tak lapang je perasaan kita. Ini bisikan syaitan yang telah mula meresap dalam diri seseorang, kalau sekiranya dia mula terpengaruh dengan bisikan ni. Kemudian malaikat pula melancarkan kempen serangan balas ke atas syaitan dengan berkata, malaikat pun datang kepada kita semula. Kita ni bergilir, tuan-tuan. Lepas syaitan datang, malaikat pula masuk. Lepas malaikat datang, syaitan pula masuk balik semula. Akhirnya manusia ni akan cenderung kepada siapa? Kepada bisikan syaitan ataupun kepada bisikan malaikat. Banyak manusia tewas dengan bisikan syaitan, mengabaikan, mengkesampingkan, tidak mempedulikan bisikan malaikat. Sebab bisikan syaitan ni dibantu oleh nafsu syahwat. Bisikan syaitan ini dibantu dengan suasana persekitaran yang dilengkapi dengan aksesori-aksesori yang memikat hati, memikat nafsu manusia. Kita ni banyak, tuan-tuan, godaan di sekeliling kita ni. Syaitan salah satunya. Tapi syaitan hanya boleh mempengaruhi kita bila kita buka laluan pada dia. Kalau kita tak buka laluan, kita tutup pintu pada dia, dia tak boleh buat apa-apa. Kan? Puncanya ialah apabila manusia ni buka laluan, silakan masuk syaitan, maka syaitan pun menderulah masuk. Setelah dipersilakan, masa kita tak persilakan, syaitan ni berusaha bermacam-macam cara, tuan-tuan, untuk masuk ke dalam diri kita, manusia ni. Tunggu je bila kita ni buka peluang, buka pintu, jemput dia, mainlah datang berhari raya. Sekarang ni majlis hari raya, hari-hari minta maaf lah, semalam masjid buat majlis itu saya tak dapat hadir kerana bertembung dengan program di luar kawasan, kan? Jadi tak sempatlah hadir. Sampai di sini pun dekat nak maghrib, tentulah jamuan raya masjid pun dah selesai, dan kalau ada pun memang tak boleh hadir sebab maghrib tu ada kuliah pula di masjid yang berdekatan dengan tempat tuan-tuan ni lah. Ala kulli hal, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Tuan Pengerusi kerana ingat juga pada saya. Bila buat majlis ni, nya ingat juga ke Ustaz. Alhamdulillah. Cuma gitulah, maknanya kadang-kadang tak dapat nak celahkan masa tu. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pihak pengurusan masjid itu akan menarik lebih ramai lagi orang untuk mengibarahkan masjid ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tiap-tiap hari, tuan-tuan, ada majlis makan-makan sampai bulan Jun nanti pun masih ada lagi. Hari ni kalau kita nak list kalah, tiap-tiap hari ada majlis jamuan. Itulah dugaan dan cabaran bagi kita yang nak menghabiskan puasa 6 hari pada bulan Syawal.
Walaupun sekadar 6 hari, tapi ya Allah, nak boleh ke habis tu kadang-kadang dah sontok masa. Sontok masa. Dekat-dekat nak habis Syawal dah. Tinggal berapa hari je lagi ni. Nisbah dengan jemputan tu kalau kita ikut semua, memang selamatlah puasa 6 hari pada bulan Syawal ni. Kan? Yang dah habis, alhamdulillah, tahniahlah. Kerana meraihkan hari raya yang keberapa dah? Kedua, ketiga mungkin. Kan? Sebenarnya syaitan ni pun menunggu juga. Ada tak di kalangan manusia ni nak jemput dia hadir ke majlis-majlis dia? Cuma kita tak perasan je. Bila kita lalai, kita leka, itulah artinya kita telah memberi peluang kepada syaitan. Falyatafaddal. Macam itulah tuan-tuan. Dipersilakan, datanglah. Rumah ni terbuka luas untukmu dan kaum-kaum dia, kawan-kawan dia. Dan bila syaitan ni berjaya masuk, tuan-tuan, susahlah cerita dia. Khabar dekat dia, masjid ada buat majlis ilmu, dia buat aja. Itu antara lah tu. Syaitan dah masuk dalam tubuh dia. Seorang yang syaitan telah berkampung, bernegara di dalam tubuh badan dia, benda-benda baik ni tak elok dah. Jom kita baca Quran berjemaah, dia pandang sebelah biji mata je, kan? Sebelah biji mata. Kan? Jom buat maksiat, happy je, berbunga hati dia. Ada juga orang nak ajak dia buat maksiat. Jom kita sembahyang berjemaah. Tak apalah, tak nak pergi masjid, kita berjemaah je lah di mana-mana. Lihat je, banyak je alasan. Seluar kotor lah, kain tak bawa lah, air nak ambil sembahyang tak ada. Macam-macam alasan dia bagi. Tapi kalau nak buat maksiat, kita kata nak hujan tengok langit gelap, tak apa. Mungkin tsunami ni, sebab ada berita nak kata jadi tsunami, tak apa. Dia adjust juga supaya keinginan nak buat benda yang dia seronok ni tadi terhasil. Ni syaitan. Tapi syaitan hanya boleh buat sesuatu pada kita bila manusia ni izinkan laluan pada dia. Punca utama yang besar sekali ialah, tuan-tuan, yang ada pada diri kita, iaitu syahwat, nafsu. Kita tak boleh buang nafsu. Kalau nak jadi baik, kena buang nafsu lah, ustaz, macam tu. Tak boleh. Kalau kita buang nafsu, kita mati kita, tuan-tuan. Kita makan nafsu, tidur nafsu, rehat nafsu, semua tu nafsu. Cuma macam mana kita nak kena kontrol nafsu ni. Nafsu makan masa lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita terbalik, makan masa tak lapar, dah kenyang pun tak berhenti-henti, kan? Kejap-kejap makan, kejap-kejap makan. Bukan, tuan-tuan, ni cerita secara umum lah. Kita ni macam tu, kan? Nafsu makan, dia suruh kontrol nafsu makan. Makan yang halal, halalan thayyibah, bukan sekadar halal, tapi pastikan dia baik. Apatah lagi kalau yang haram tak boleh. Makan yang haram tak boleh, minum yang haram tak boleh. Ini semua kena kontrol keinginan makan. Sebab kadang-kadang kita ni selera makan tinggi, dia tak kira umur. Kadang-kadang umur 70 pun kita tengok selera makan dia macam orang muda juga. Cuma kemampuan badan dia lah, nak makan banyak tu tak mampu. Makan, kalau ikut dia nak makan lagi, tapi kena sepinggan nasi tu dia rasa macam semput dah, kan? Kalau ikut nak nambah lagi. Kalau tak semput, nambah. Tapi sebab dah semput, rasa penuh dah ni sampai kat sini dah, kan? Tu yang berhenti. Tu. Tapi dah sebutnya selera tu tinggi. Tolak batu, besi, kayu, plastik, kaca, tu je. Yang lain semua tak ada hal. Salah ke? Tak salah, boleh makan, tapi kena kontrol. Kena kontrol. Tidur, itu juga. Kita ni kalau tidur, tuan-tuan, sedaknya tidur. Tapi walaupun sedap tidur, tak bolehlah nak layan tidur tu manjang. Banyak lagi kerja yang kita ni kena laksanakan.
Kalau asyik tidur je. Banyak ni orang-orang muda ni, masa tidur dia lebih panjang daripada masa hidup dia. Kan? Makan boleh tahan. Pagi nasi lemak sebungkus, lontong semangkuk. Ingatkan nak mencangkul sampai pukul 12. Rupanya terbungkang atas katil. Kan? Kalau tengok kita dululah, zaman-zaman kita tengok ayah kita bekerja gitu kan, makan kadang-kadang sebiji kuih je, secawan kopi. Itu ialah dia punya apa bekalan dia kan, untuk nak melakukan kerja sampai tengah hari. Yang muda-muda sekarang ni kebanyakan dia layan keseronokan tidur. Lepas makan begitu begini, kita ingat nak cuci longkang ke, nak menebah rumput ke, nak berkebun ke, bantu ayahnya di ladang, di kebun, di sawah dan sebagainya. Rupa-rupanya dah baring balik semula, sambung tidur. Bangun, tak bangun pukul 14, pukul 15. Pukul 14 ni maksudnya pukul 2 baru bangun, ataupun pukul 3 baru bangun. Kan? Tu pun sebab apa? Mak dengan ayah dia bising, gerak, sebab tak sembahyang Zuhur lagi. Kalau tak ada siapa yang gerak, confirm maghrib baru sedar kan. Waktu hidup lebih pendek daripada waktu mati dia. Malam dia berjaga, orang lain tidur dia berjaga. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kadang-kadang tak tidur. Akhirnya subuh habis. Kan? Memanglah kalau kita tanya anak-anak muda ni kan, subuh sembahyang tak? Ramai yang jawab tak sembahyang. Pasal apa tak sembahyang? Tak sedar ustaz. Tak kunci jam ke? Kunci 6 lagu nak boleh ke habis tu. Kan? Satu-satu lagu 1 jam duk gerak. Habis tak sedar. Habis yang kedua pula lagu. Macam-macam lagu dia bubuh. Lagu rancak, lagu pop, lagu rock semua ada kan. Sebab dia nak bangun lah tu. Tapi tak sedar. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampunkan. Kerana dia tidak sedar tu. Sebab dia dah usaha dah nak bangun, tapi tak sedar. Sampai 6 jenis lagu habis berkumandang pun tak bangkit-bangkit juga. Nak buat macam mana? Bila kita cek-cek tengok, patutlah tak bangun, patutlah tak boleh nak bangkit. Tidur pukul 5 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Tanya buat apa tidur sampai pukul 4 pagi, 5 pagi? Buat assignment. Kalau budak sekolah, assignment manjang kan? Macamlah banyak sangat assignment tak berhenti. Kalah pelajar buat PhD. Nak tengok-tengok nak ambil SPM je. Jadi kalau nak ambil SPM sampai tak tidur malam, maknanya pengurusan masa tak betul. Kalau setakat nak ambil diploma ataupun ambil ijazah sampai tak tidur malam, ertinya jadual kehidupan dia tak betul. Pengurusan masa dia tak beres. Tu je punca dia. Betulkan balik semula. Tidur pukul 10 paling lewat pukul 12, insya-Allah boleh bangun. Tapi kalau pukul 5 pagi memang subuh, selamatlah ya. Selamat. Baik. Jadi ini sebenarnya mainan syaitan, tuan-tuan, mainan syaitan ya. Nafsu yang pertama, yang kedua syaitan, yang ketiga dunia. Dunia ni kan sifat dia menarik. Berapa ramai orang yang akhirnya terjerumus dengan dunia sehingga mengabaikan keperluan persiapan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Pasal cerita akhirat ni pahala je tuan-tuan, pahala tak nampak. Bila benda tak nampak ni tak seronok nak dibicarakan. Dunia nampak, kerja tungku lumus dapat duit sekian ribu sebulan-sebulan, ni nanti boleh beli banglo, nampak dia ya? Ni nanti boleh pakai kereta mahal-mahal, boleh pakai smartphone canggih-canggih. Dia nampak benda tu, yang akhirnya menarik hati untuk dapatkan benda tu. Cerita dunia ya? Akhirat tak nampak. Akhirat ni ustaz, kalau saya sembahyang tak berhenti-henti sembahyang, baca Quran, sedekah, saya dapat apa ustaz? Pahala berlipat-lipat kali ganda.
tak nampak pahala. Bila tak nampak ni, sifat dia tak seronok, kan? Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan jemput selebriti, kan, ramai masjid orang datang, ramai orang datang, sebab orang nak tengok secara live. Bukan tak biasa tengok, tapi dalam TV, dekat YouTube, dekat Facebook. Kepuasan tengok secara live tu lain, tak sama tuan-tuan, kan? Menyanyi, kalau datang kampung ni habis semua turun, sampai baby umur 1 tahun pun akan diusung, walhal bayi tu tak tahu apa pun, tapi sebab mak dia ni nak sangat, usung lah, bawa lah apa tu buayan, apa portable tu, kan? Kalau anak ni jenis tidur dalam buayan, sanggup dia bawa. Konsert nak mula malam, pukul 9 pagi tu dah duduk tunggu dah. Ni saya menyaksikan waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila dekat Padang Awam tu dia buat konsert, kan, jemput penyanyi-penyanyi terkenal ni, awal pagi dah apa ramai orang. Masjid Zohor tak dengar bunyi bang, Asar tak dengar bunyi bang, Maghrib Isyak lagi tak ada lah, sebab nak bagi laluan seluas-luasnya kepada persembahan nanti. Tu dulu, zaman masa tu saya kecil lagi. Zaman hari ni mungkin dia dah ada perubahan lebih baik lah, orang tak beri mana sangat dah, kan, sebab benda tu kita boleh tengok kat mana-mana. Tapi hak yang nak live tu, kepuasan tengok secara live tu, kita pun intai-intai jugalah daripada luar pagar ni. Tengok budak-budak kecil ada, yang masih bayi pun ada juga. Bayi ni tak tahu apa pun, habis pasal apa ramai juga bayi duduk dalam konsert tu, mak dia bawa, ayah dia bawa, yang beria nak macam kan kita tengok masa musim Covid dulu, budak-budak kan tak boleh dibawa berjalan masuk kedai, tapi orang tak indah, kan, ramai je bawa masuk budak-budak kecil dalam kedai, budak kecil yang bayi tu pun dia bawa juga ke kedai, yang sebenarnya mak dia dengan ayah dia lah hak yang dah apa lama tak makan kat kedai ni, kan, jadi takkan nak tinggal anak-anak ni. Oleh kerana nak makan di kedai, dia bawa lah bayi dia walaupun masih kecil, tak tahu apa-apa pun, yang tak tahu terdedah kepada bahaya tu, virus tu, tak kena tak apalah, kalau kena barulah menyesal. Awak lah tu hari tu bawa dia, orang cakap dah jangan bawa, degil, kan, tapi masa tu dah tak ada makna dah, tapi sebab tak kena, tu dia rasa tak ada apa-apa tu, kan. Baik, jadi kita ni macam-macam lah ujian kita, godaan yang mengganggu kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh, Malaikat, bila syaitan dah berhenti, malaikat pula masuk. Malaikat pula bisikkan, bukankah kamu telah mengetahui bahawa orang yang lupa kepada balasan buruk akan binasa? Malaikat ni peringat balik, orang yang buat apa maksiat ni nanti akan dapat balasan buruk. Kamu tak takut ke? Kamu jangan sekali-kali terpedaya dengan kelalaian manusia yang lupa terhadap akibat buruk yang akan menimpa diri mereka sendiri. Ini yang syaitan bisik. Jangan buat benda dosa, kan, jangan ikut orang yang buat maksiat. Jika mereka berdiri di bawah pancaran matahari pada musim panas yang terik, sedangkan kamu mempunyai rumah yang nyaman dan sejuk, adakah ketika itu kamu akan mengikut mereka ataupun kamu akan bertindak ke arah kebaikan dirimu sendiri? Kita tengok ada orang berjemur tengah panas terik. Kita sekarang ni sedap duduk dalam kawasan yang ada aircon. Nak ke kita duduk sekali jemur dengan dia? Tak nak. Biarlah dia jemur, kita dah duduk di tempat yang ada aircon ni, nak buat apa cari pasal berpanas macam dia tu,
kan, berpanah macam dia tu. Saya baru balik latihan fizikal sebab nak bertugas, kena jemur tuan-tuan. Masa mula-mula balik, isteri kata gelak dah, dia kata yalah, kena jemur 1 hari setengah, mau tak gelak tuan-tuan. Kalau tak sabit kena bertugas, nak bertugas tak ingin nak duduk tengah panas tu, kan? Itu pun kita cari bayang-bayang orang yang tinggi sikit, kita duduk cari bayang-bayang belakang dia. Ngelak jugalah. Kalau orang yang duduk depan tu memang direct lah, panas terik matahari tu, semua masak kulit. Kita pula orang lelaki jenis tak jaga kulit kan. Orang perempuan tu dengan sunblocknya, macam-macam lah apa semua, jadi okey lah, terkontrol lah sikit. Orang lelaki ni memang jadi semua habis lah masak kulit, tak ada sunblock pun tak tahu macam mana rupa sunblock ni kan, tak pernah pakai. Gitulah. Ni dia buat bandingan ni. Malaikat kata, takkan kamu nak berpanah macam orang yang duduk di panah terik tu? Kamu dah duduk dalam rumah elok-elok. Jika kamu tak sanggup bersama mereka berada di bawah terik matahari, kenapa pula kamu sanggup bersama dengan mereka dalam perkara yang membawa kepada neraka jahanam yang lebih panas lagi? Kita tengok orang duduk tengah panas matahari terik pun kita tak nak, kan? Apatah lagi neraka yang lebih panas daripada panas matahari itu. Inilah yang dibisikkan oleh syaitan. Ketika itu hatinya mula cenderung kepada kata-kata malaikat. Dalam keadaan begini, hati mula teragak-agak antara dua seruan tersebut, sehinggalah akhirnya hati akan memilih apa yang lebih dirasakan baik untuknya. Syaitan datang bisik, malaikat datang bisik. Nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Ada dua ni bisikan ni. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua kita ni diberi ilham, sama ada untuk mengambil yang tak baik ataupun mengambil yang baik. Allah berfirman, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ayat ni Allah nak bagi tahu pada kita, sesiapa yang Allah menghendaki dia untuk melakukan kebaikan, maka dia akan memilih untuk melakukan kebaikan. Walaupun dia terpaksa berhadapan dengan kesusahan kerana nak melakukan kebaikan. Tuan-tuan, kita nak datang masjid ni ada halangan tadi. Ada halangan. Isteri nak minta tolong, anak kecil menangis, cucu meragam, kan? Saudara nak sampai. Ya Allah, kan? Jadi kat sini dia ada apa option lah. Kita nak tak datang ke, datang juga. Tak apalah, kita datang juga. Ataupun sebaliknya, kita tak datang. Tak. Tiba-tiba, tuan-tuan, kita tak peduli kepada benda-benda yang kita sebutkan tadi itu. Kita datang juga. Tak apalah, kita datang je lah dulu. Tambah-tambah masjid ada majlis ilmu. Ya? Orang nak datang tu, datang nanti, duduklah dulu. Tunggulah kita sampai. Kan? Bukannya lama pun, antara maghrib dengan isyak je. Kalau dia sampai, tunggulah, nanti kita balik. Okeylah, kita sambunglah. Perbualan dengan tetamu yang katanya nak datang, bukan datang lagi. Tak tahu dia akan sampai pukul berapa pun, tak tahu lagi. Kan? Anak menangis, tinggalkan je. Macam tu kan. Biarlah. Kejap lagi dia diam lah tu, kan? Kejap lagi diam lah. Cucu meragam, tak peduli. Atuk nak pergi juga masjid. Kita pergi, nanti kita balik, tak ada isteri kata abang, anak kita tadi dia menangis tadi dah meninggal. Tak ada, tuan-tuan. Tak pernah dengar lagi. Kita balik tu, anak yang menangis itu tadi bukan main tu, elok je, tak peduli pun pada ayah dia.
Tak percaya pun pada ayah dia. Nisbah ke menangis tadi tak berhenti tu. Kalau nampak je ayah dia masuk rumah, manjat badan abah dia. Ini buat pandang tak pandang je. Hak cucu meragam pun sama ke kan? Elok je. Tak ada. Mana cucu kita yang dia kata tadi sebab abang nak pergi masjid, dia meragam, dia meradang, dia mengamuk. Ni sekarang duduk dalam wad. Tak ada tuan-tuan. Elok aja. Kan? Kita walaupun ada ujian, apatah lagi kalau tak ada ujian, maka lebih mudah untuk kita melakukan kebaikan. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah yang menghendaki kebaikan tu berlaku pada kita. Begitu juga wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kalau Allah menghendaki seseorang ini tidak dalam keadaan baik, maka susahlah. Jom datang masjid, jadi lihat je, payah aja. Haji pergilah dulu, nanti saya ekor belakang. Sampai sudah tak ada tuan-tuan. Hak suruh pergi dulu tu bagus sangat dah. Jom kita dengar kuliah contoh. Sebut kata dengar kuliah, dia cari alasan. Macam-macam lah, ngantuk lah, apalah, penat lah, tak rehat lagi. Tapi kalau ajak buat maksiat, macam disebut tadilah, kalau ajak buat maksiat, no problem, gembira je, happy je, seronok je. Terima kasih lah ajak saya sekali. Siap ucap terima kasih lagi kan. Pasal apa? Benda tu cenderung dia, kecenderungan dia. Jadi kita tuan-tuan, maknanya kita alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang baik ni, macam tuan-tuan, kita semua ni orang baik, kita tak boleh duduk dalam majlis yang ada perkara tak baik. Kita masuk dalam satu majlis, orang mengumpat, kita rasa macam tak selesa duduk dalam majlis itu. Kita pun cari akal, cari jalan untuk minta diri keluar daripada majlis itu. Itu ada tanda dia. Tapi kalau sama tumpang sekaki, bukan sekaki, tumpang dua kaki, saya pun nak mengumpat juga, saya pun banyak cerita ni. Kan? Tambah lagi sambal kicap, tempoyak, bagi sedap lagi cerita, itu habis. Na'udzubillahi min zalik. Makna kalau kita masuk dalam satu-satu kumpulan, contoh dia ni tuan-tuan kan, kumpulan tu sedang menceritakan hal buruk orang lain, fitnah orang dan sebagainya, kita rasa tak selesa duduk dalam majlis itu, maknanya Allah tidak menghendaki kita untuk melakukan perkara yang tak baik itu. Allah cenderungkan dalam hati kita ni kepada perkara-perkara yang baik. Kita masing-masing kita boleh kenal pastilah, kan? Kita boleh kenal pasti. Kalau kita sama ya dengan benda maksiat ni tadi, maknanya ini yang kedua ni tadi. Allah, sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkan dia, nescaya Allah menjadikan dadanya terasa sesak dan sempit, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Ini cerita berkaitan dengan tajuk hati yang teguh di atas kebaikan. Ada banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsi, tapi tak apalah, kita tutup setakat ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menyebutkan ada kaedah ataupun cara untuk kita mencari keaiban diri. Yang pertama, dia kata berguru dengan guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni maksud dia guru yang boleh menegur kesalahan kita. Guru yang boleh mendidik setiap kesalahan kita. Guru yang memiliki akhlak selari dengan apa yang dia sebut. Ni guru mursyid. Kalau dia sebut ikut Quran hadis, tapi perbuatan dia tak selari dengan Quran hadis, ni bukan guru mursyid. Guru mursyid ni sebagaimana yang dia sebut, begitulah akhlaknya.
Cakap serupa bikin. Bukan cakap tapi tak serupa bikin. Cakap berdegar-degar tapi habuk pun tak ada. Bukan. Itu bukan guru yang mursyid. Kalau ada orang yang macam ni, ada guru yang macam ni, kita kena berdamping dengan dia, tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita berdamping dengan dia, kita akan mengenal penyakit yang ada dalam diri kita. Kita ni kena ada orang lain yang melihat kita, bagaimana kita ni betul ke kita buat ni, ataupun kita buat tak betul tapi kita rasa kita betul. Sebab tak ada orang tegur, tak ada orang yang memandang pada kita, tak ada orang yang sudi nak jadi cermin kepada diri kita. Akhirnya kita merasa kita buat betul, walhal tak betul. Ini yang kita takut kalau sekiranya kita tak berdamping dengan guru yang mursyid. Dan bila guru tegur kita, tegur kesalahan kita, kena berlapang dada. Jangan pasang pancang, tak naklah belajar dengan dia. Dia ni busy body, mulut laser, dengar tu pedih je hati, sakit je telinga. Dia tak boleh ditegur. Sebab bila belajar ni, tuan-tuan, dia memang kena ada yang menegur kalau kita silap. Kalau kita silap, kalau kita salah, memang kena ada yang tegur. Dan bila kena tegur, kena terima, berlapang dada, ucap terima kasih banyak-banyak. Thanks a lot cikgu, thanks a lot ustaz, terima kasih tuan-tuan guru, kan. Gitu. Bukan pasang pancang, tak mau belajar dengan dia. Pasal apa tak nak belajar dengan dia? Dia ni kalau bercakap tak sah kalau tak mengata ke orang. Dah nak mengata siapa? Kan? Yang buat salah, buat silap, manusia. Jadi pembetulan itu, pembaikian itu memanglah kena pada manusia. Kan, cuma tuan guru, ustaz ni jangan sebut secara khusus ni nama sekian ni dalam majlis ramai-ramai pula, malulah dia. Kalau dia sebut secara umum, boleh jadi saya tu, boleh jadi orang lain, boleh jadi entah siapa-siapa. Ustaz sebut secara umum saja. Mana yang kena tu janganlah terasa. Jangan pasal pancang. Malaslah datang dengar kuliah ustaz ni. Memang ada, tuan-tuan. Saya pun ada kes jemaah tak mau datang bila kuliah saya. Pasal kita duduk nasihat secara umum. Ada orang datang semayang berjemaah di masjid tapi tak ambil air semayang. Dia kata saya ambil semayang 2 kali, saya baru batal sekali, ada sekali lagi. Kita kata tak betul. Secara umum, tak dikhususkan kepada siapa-siapa. Kebetulan pula dalam tu ada orang yang berkaitan yang buat demikian, ambil uduk 2 kali daripada rumah, dalam perjalanan sampai masjid rasa tak tahan, buang angin. Jadi hak yang kali pertama tu kira batal lah. Dan dia faham wuduk kali yang kedua tu masih boleh dipakai. Masih boleh dipakai, kan. Jadi kalau kita tak tegur, kan dia akan melakukan kesalahan untuk selamanya. Melakukan kesalahan untuk selamanya. Saya bergaduh, ni contoh cerita sikit lah, tuan-tuan, dengan petugas daripada kawasan lain. Saya cakap, tuan-tuan dibayar upah untuk melontar jamrat, ketiga-tiga jamrat, melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, melontar ketiga-tiga jamrat pada hari 11, pada hari 12, pada hari 13. Kita ajar cara yang sebenarnya macam mana. Dia kata, ustaz sebelum ni kami buat okey je. Saya kata, hak cerita sebelum ni saya tak tahu. Ni cerita hak zaman masa saya kena menguruskan jemaah-jemaah yang mengambil upah melontar jemaah yang tak sihat ni. Kaedah dia macam tu. Buat yang dia punya dulu, selesai, kemudian pusing balik semula. Dia buat untuk jemaah yang pertama. Jamrat sughra 7 biji, wusta 7 biji, kubra 7 biji. Pusing balik semula. Dia bawa sampai 10 orang, tuan-tuan. Senanglah kalau dia buat yang sebelum ni. Dia buat yang dia punya lontar di sughra, lepas tu dia buat yang jemaah 1, jemaah 2 7 biji dekat sughra juga,
Jemaah yang ketiga dekat surau juga 7 biji. Lepas tu baru dia gerak pergi dekat wusta. Dia buat yang dia punya dulu 7 biji. Lepas tu dia buat yang jemaah pertama 7 biji. Lepas tu dia buat jemaah yang kedua 7 biji. Dia buat jemaah yang ketiga 7 biji. Ish. Senang macam tu, tapi macam mana ibadat jemaah? Habislah, nanyalah jemaah kan. Dia dah bayar mahal-mahal. Kan? Kalau untuk 3 hari itu 750 kos dia untuk bahagian melontar ni. Melontar ni senang sangat tuan-tuan. Saya pernah minta dengan pihak pengurusan, biar saya lah lontar untuk ni, tapi bayar saya. Kan? Sebab kita nak pergi jalan pusing balik itu kan, guna tenaga, bawa batu lagi berat. Ke bawa batu kita je tak apa, ni bawa batu orang lagi kan. Jadi bayarlah sikit. Pengurusan kata kalau ustaz yang buat sebagai petugas, kami kira ihsan. Oh, ihsan lebih baik kita panggil ni kawan-kawan yang bantu kita ni, ambil ni, buat, nanti dapat bayaran 750. Itulah antara kos dia. Tapi kita pesan macam tu lah. Ingat, yang tuan-tuan buat ni kalau tak betul, tuan-tuan tanggung nanti di hari mahsyar. Kita bukan habis kat sini je. Makna kalau dia tak buat macam yang kita dah pesan, tu dah selamat lah. Kita dah pesan kan, cara buat dia begini. Dia kata ustaz ni lain dah. Dia marah, dia komplain sampai ke pakar rujuk. Isu ni sampai ke pakar rujuk, dan pakar rujuk menjelaskan sebenarnya kaedah buat melontar macam tu lah. Buat yang dia punya dulu sampai selesai, surah, wusta, kubra, kemudian pusing balik. Dia nak pusing balik tu dia malas kan. 200 meter, 250 meter jarak dia, dekat setengah kilometer tu. Kalau dia bawa untuk 10 orang untuk selesaikan lontaran tu tadi, artinya dia berjalan berapa banyak, berapa kilometer tu. Jadi dia buat kerja mudah, lontar habis semua kat situ. Lepas tu nanti bergerak pada yang wusta, lontar semua sekali habis sampai 10 orang. Lepas tu pergi pula pada kubra, lontar semua untuk jemaah yang dia buat ni. Ya. Memanglah dia dapat duit, tapi hakikatnya ibadat lontaran tadi ada masalah tak? Ada masalah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang dia rasa macam dia buat betul kan. Sebab tu dia bila ada yang tegur, dia kena terima. Kena berlapang dada. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, carilah sahabat yang soleh. Ya, sahabat-sahabat yang boleh menegur kita, boleh mengingatkan kita kalau kita lupa, boleh membantu kita dalam urusan ibadat. Ni penting, kawan yang soleh ni. Kalau kawan kita suka menyanyi, memang menyanyi je lah. Ya, carikan kawan boleh ngaji Quran, sekurang-kurangnya kita boleh belajar tajwid. Kod dia pandai taranum, dapat belajar taranum. Boleh belajar tadabbur pula, dah dapat memahami mesej-mesej ayat-ayat Al-Quran tadi. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, dengar kata orang yang memusuhkan kita. Siapa hak kelahi dengan kita tu, dengar kata dia, pun musuh kita akan cakap tentang kita. Kalau kita tanya kawan kita, macam mana pandangan engkau tentang saya, kita pula selalu belanja dia makan roti canai. Apa yang akan keluar daripada mulut dia tuan-tuan? Tuan Haji bagus sebab tiap-tiap pagi belanja saya makan roti canai. Confirm macam tu tuan-tuan, walaupun sekadar roti canai. Kalau nasi belauk, wah lagi angkat dia. Nasi belauk teh tarik pula kan, 3 lapis dia tarik. Lagilah diangkatlah kita kan depan kita. Takkan dia nak maki kita kan? Kita belanja dia sebulan dah, kita belanja makan dia. Takkan dia akan tergamak nak maki kita? Cuba tanya orang yang kelahi kita, orang yang bermusuh dengan kita. Dengar dia akan jawab apa. Dia akan kata apa tentang kita. Apa yang keluar daripada mulutnya, itu adalah hal yang berlaku pada kita. Kena ambil, tu dia punya point dia tu. Imam Al-Ghazali kata yang seterusnya kena bergaul dengan masyarakat. Bila kita bergaul dengan masyarakat, baru kita tahu
Kita ni penting diri ke ataupun kita ni orang yang boleh bekerja sama, boleh bertolak ansur, ya, dalam perkara-perkara dalam masyarakat ni. Kan ada orang, dan sebab tu bila Imam Saidina Umar radhiyallahu an menyebutkan kalau seseorang datang mengadu padanya seseorang ni baik, maka Saidina Umar tanya, macam mana kamu tahu dia baik? Macam mana kamu tahu dia baik? Kita tengok dia macam orang baik, itulah kita kata dia baik? Tak, tu belum lagi. Kena berkawan dengan dia, kena berjalan dengan dia, kena semayang dengan dia, kena makan dengan dia. Masa musafir, tengok masa makan siapa nak bayar? Dalam menumpang tol pun tak ulu duit, time makan buat de je, main air kan. Ataupun dia pergi dekat kaunter, dia bayar dia je. Yang makan sekali dengan dia tu, bayar masing-masing. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Makan ramai-ramai, bayar suku-suku. Patut bila jalan berjemaah ni, kan adalah seorang, okeylah tak apa, makan tengah hari ni, saya bayar semua sekali. Barulah yang bawa kereta tu tadi, alhamdulillah, lepas dah duit, makan. Dah kereta dia, tayar kereta dia, minyak enjin sampai masa cukup mileage nak kena tukar, minyak lagi nak kena bubuh, tol lagi tadi dia dah bayar. Tiba-tiba masa makan dia juga nak kena bayar. Nanya tak member? Nanyalah. Jadi dalam perjalanan ni kita boleh tahu orang ni macam mana, tuan-tuan. Semayang sama dengan dia. Tengok bila musafir, tanya semayang, kita ingatkan dia, Tuan Haji, kita nak semayang kat mana ni? Kan? Tengok dia jawab apa. Okeylah, dah dekat nak masuk waktu sembahyang ni, kita cari-carilah masjid yang terdekat ni. Kita berhenti. Ataupun kalau boleh jamak, kita jamak. Nanti sampai ke satu tempat tu, kita buat, kita sembahyang. Tapi kalau lihat je, tak apalah kita sembahyang kat rumah. Kita cakap sembahyang kat rumah, habis waktu ni, kan? Dengar dia jawab alasan apa. Kain tak bawa, seluar pun kotor, kan? Tak mandi wajib lagi ada juga. Tak mandi wajib, kan? Macam-macam alasan. Kerana tak nak sembahyang ni tadi. Boleh kenal. Time makan, tengok time makan, time berjalan macam mana? Dia penting diri ke ataupun dia ada toleransi ni? Jalan sama-sama ni kan adalah bahagian duit tol, kalau kena bayar tol, ya, ataupun paling-paling tidak dia dah menumpang, sekurang-kurangnya minyak tolonglah isi, kan? Ataupun tol tak bagi, minyak tak bagi, nanti dia kira macam bagi sedebuk je lah sampai nanti dekat rumah dia, nah ambil ni contohnya RM50 ke 100 ke, tengok perjalanan lah, kan? Okey lah juga kan, mengubah hati orang tuan milik kereta tu. Macam itulah kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana cara untuk kita mencari keaiban diri kita sendiri. Hak yang orang nak cakap tu, tu satu pun kita kena ambil juga poin dia. Yang satu lagi tu kita juga kena usaha supaya kita mengenal pasti keaiban pada diri kita. Kok kita ni kadang-kadang na'udzubillahi min zalik, ya? Kita berasa macam ahli syurga dah. Baru semayang 5 waktu. Baru semayang 5 waktu je. Tu pun baru berjemaah berapa tahun. Tu pun baru nak rasa khusyuk dalam tempoh tak sampai setahun. Tapi berasa macam ahli syurga dah. Amalan sedikit tetapi berasa macam banyak sangat dah. Ini bahaya. Sebab tu bila kita belajar ni, dia disebut amalan yang kita buat ni kena ada dua perasaan. Yang pertama, kita takut kalau Allah tak terima apa yang kita buat ni. Janganlah Allah tak terima, ya Allah. Kalau Allah tak terima, nanya kita. Oleh yang demikian, Allah terimalah seadanya apa yang kita mampu buat ni. Terimalah. Takut, ya, kalau Allah tak terima. Yang kedua, kita harap sangat Allah terima. Kalau Allah tak terima, siapa lagi yang akan terima amalan
yang kita lakukan. Sebab tu kita berharap supaya Allah terima. Kita takut kalau Allah tak terima. Kena ada dua benda ni. Jangan berasa bangga. Berasa bangga. Lepas tu memandang pula leceh pada orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak tahu. Antara kita semualah, orang di sekeliling kita ni, kita tak tahu pun tuan-tuan akhirnya macam mana. Cuma yang kita mampu doalah kawan kita, mudah-mudahan Allah bagi hidayah, taufik untuk jadi orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Datang mengimarahkan masjid, hadir majlis-majlis yang dianjurkan oleh masjid. Adapun kita yang telah Allah pilih ni, istiqamah atas jalan kebenaran ini sehinggalah akhir hayat kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah Allah bolak-balikkan hati kita setelah Allah beri hidayah pada kita. Kita minta macam tu. Jadi itulah lebih kurang sedikit yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua. Minta maaf andainya ada kesilapan, kesalahan dalam perkongsian pada malam ini. Minta maaf juga andainya ada bahasa-bahasa yang tidak santun yang saya gunakan sehingga ada di kalangan tuan-tuan tersinggung. Maafkan saya. Wallahu alam. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ba'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.